Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dah lama Abang tak dapat cerita. Bukan tak dapat cerita, Abang tak baca cerita daripada pengawal-pengawal keselamatan, security. Jadi malam ni adalah cerita pasal security. Hari ini adalah hari keempat dalam minggu ini. Jadi Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama dapatlah memberi pengajaran untuk Abang juga dan untuk semua. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Pengalaman daripada seseorang yang bertugas sebagai pengawal keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Lan, dan Abang dapat cerita ini daripada email dan berlaku dekat negeri tempat Abang membesar, iaitu Negeri Sembilan. Tapi Lan bagi tahu, jangan bang cerita kat mana lokasi sebenarnya, mohon ampun sangat-sangat. Cuma yang boleh Abang beritahu kat kawasan Negeri Sembilan aja, sebabnya cerita kali ini adalah pengalaman Lan bekerja sebagai pengawal keselamatan dekat satu rumah kebajikan, rumah anak-anak yatim. Dia bukan rumah anak yatim, tapi lebih kepada rumah kebajikan lah, yang menempatkan beberapa orang budak dekat situ kan. Ada yang anak-anak orang susah, ada anak-anak yang anak dah kehilangan ibu bapa. Okey. Jadi ceritanya berlaku di antara tahun 2018 hingga 2019. Sebelum Abang lanjut kepada cerita, dalam video semalam ada yang tegur Abang dekat komen, "Bang, berani bang sebut Makcik Rocker secara terang-terangan?" Pada waktu tu Abang bercerita pukul 11.30 malam, masih lagi awal malam. Macam malam ni pukul 1.30 pagi. Jadi memang tak akan sebut lah. Okey, kita balik kepada cerita. Ceritanya pada waktu tu, Lan, dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, dan dia masih muda lagi pada waktu tu. Habis-habis belajar terus saja bekerja sebagai pengawal keselamatan, nak cari pengalaman, nak cari gaji, kumpul duit nak kahwin, pada masa yang sama sebelum mendapat pekerjaan yang tetap. Jadi disebabkan dia adalah orang baru dan bukan pekerja yang tetap dekat Jabatan Pengawal Keselamatan di kawasan asrama tu, jadi dia kena bertugas macam biasa orang baru mestilah kena ragging, iaitu bermula daripada pukul 7.30 malam sehingga pukul 7.30 pagi. Dengan kata lain, setiap malam setiap hari dia kena bekerja malam. Diingatkan benda tu bertahan ataupun shift tu pada bulan pertama, bulan kedua je kerja, tapi tak, ditapaunya shift tu sampai dia berhenti kerja. Mujurlah dia kata pada waktu tu dia bekerja selama 1 tahun aja, sebab selepas tu dia dapat pekerjaan baru, pekerjaan tetap. Okey. Dia kata masa awal-awal bekerja dekat tempat tu, mencakap rumah kebajikan tu, memang dah ada kejadian pelik. Yang ini adalah cerita pertama berkenaan dengan malam pertama Lan bekerja dekat situ. Macam biasa, dia datang kerja, masuk kerja lebih kurang pukul 7.30. Jadi dia diberitahu masuk kerja kena buat clocking, pergi cek semua tempat dalam jam-jam tertentu. Jadi dia kata dia boleh berehat, tapi kalau pukul 2 kena pergi cek, pukul 4 kena pergi cek, dan selebihnya dia hanya duduk dekat penduk pengawal keselamatan. Rumah kebajikan tu sebenarnya menempatkan hanya 20 orang pelajar lelaki dengan perempuan, dan budak-budak ni diminta untuk tidur awal. Dia akan asramanya akan bukanlah dikunci, tapi diawasi oleh seorang warden. Tapi warden ni hanya bertugas sampai pukul 7.30 malam je, dan selepas tu warden akan balik. Semua hal urusan tentang asrama, termasuk keselamatan budak-budak ni, semua diserahkan kepada Lan, iaitu pengawal keselamatan yang jaga untuk setiap malam selama setahun tu. Jadi dia kata itu tak jadi masalah, walaupun hari pertama dia cuba buat yang terbaik sebagai cara untuk dia menimba pengalaman.
Jadi pada malam tu dia tak rasa seram sebab dia memang tak tahu apa-apa tentang cerita seram di sebalik rumah kebajikan tu, dan dia berjaga dengan bersungguh-sungguh. Lebih kurang pukul 1 pagi. Waktu tu dia kata dia tengah rehat-rehat dekat dalam pondok pengawal keselamatan sebab dia dah buat clocking lebih kurang pukul 2 pada waktu tu. Nak kata mata tu ngantuk-ngantuk juga, tapi dia tahanlah juga sebabnya orang pertama kan takutlah tiba-tiba kalau ada bos datang cek ke tak kenai dia, takut dia kena buang kerja. Jadi tengah-tengah bertahan mata tu sambil-sambil tengok handset, sambil-sambil menyanyi sorang-sorang dalam pengawal keselamatan, dah penat keluar pula jalan-jalan keliling-keliling. Itu je lah aktiviti dia buat pada malam tu. Waktu tu dia kata lebih kurang pukul 2 lebih nak dekat pukul 3. Dia tengah rehat-rehat sambil main handset. Tiba-tiba dia dengar bunyi macam tu. Bunyi macam benda yang dah berkarat ataupun benda yang kurang minyak grease-nya digerak-gerakkan. Jadi dia pun cari mana datangnya bunyi tu, mana datangnya. Punyalah dia perhati-perhati, rupanya bunyi tu datang daripada motor dia. Dia datang naik motor dia. Motor dia diletakkan agak dekat jugalah dengan pondok pengawal keselamatan tu, tapi tidak begitu dekat. Kalau kita boleh bayangkan lebih kurang 5 langkah daripada pondok pengawal tu. Jadi dia tengok dekat tingkap, kenapa handle motor dia bergerak tau. Nyet macam tu. Lepas tu ada kalanya lagi laju. Nyet macam. Dia pun pelik juga. Monyet ke? Jadi dia tengok betul-betul ketakutlah kalau ada monyet yang datang turun menggerak-gerakkan handle. Waktu tu dia tak rasa takut lagi. Dia tengok perhati, kalau nak monyet mestilah dia nampak bendanya berbulu-bulu ke apa kan, berduk tertenggik dekat situ. Tapi tak ada juga monyet. Jadi dia diam je lah. Tapi walaupun dia dah tak tengok pada handle motor dia lagi, bunyi handle motor dia yang bergerak-gerak tu memang sangat mengganggu. Jadi dia tengok untuk kali yang kedua. Dalam anggapan dia mungkin ada kucing. Memang tak logik lah kata. Ada kucing kot yang gerak-gerakkan. Tengok kali kedua, tak ada nampak kucing tapi handlenya bergerak-gerak. Hati dia rasa tak sedap. Dia mesti buat sesuatu. Dia keluar daripada pondok keselamatan dan dia pergi sebelah motor dia. Dia memang nampak dengan jelas handle motornya digerakkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ada kalanya laju, ada kalanya slow, perlahan. Waktu tu dia duduk dekat sebelah motor dia, makan masa 5 minit. Nak perhatikan kenapa handle motor dia boleh bergerak sendiri. Bila dia sedar benda tu adalah gangguan daripada makhluk alam sebelah, dia berlari masuk dekat dalam pondok keselamatan. Yang diingat adalah Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean. Kenapa? Sebab dia dah dalam keadaan yang ketakutan. Sambil-sambil baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, dia nak tengok sesuatu yang lebih menghiburkan, yang boleh membuatkan dia lupa tentang benda-benda yang terjadi dekat handle motor dia yang bergerak secara tiba-tiba. Yang diingat adalah nak tengok Mr. Bean, nak tengok Mr. Bean. Dan dia cari dekat YouTube, buka, memang keluar video Mr. Bean. Dia tengok, dia pasang kuat-kuat video tu. Dan dia berselawat pada masa yang sama. Dan selepas selang 2-3 minit, handle dia dah tak bergerak lagi. Dah tak ada keluarkan bunyi. Dan dia tengok, memang handle dia tak bergerak. Tapi dia tak sangka, apa pula sejarah tempat ni? Macam ni punya teruk dia kena ganggu. Bukan calang-calang gangguan dia. Kisah yang kedua ni memang tak kurang seramnya juga. Pada dekat pondok keselamatan tu, dia ada beberapa tingkap. Dan salah satu tingkap dia menghadap ke jalan. Dengan kata lain, kalau buka tingkap tu memang boleh nampak jalan. Tak ada masalah pun. Jadi pada waktu tu lebih kurang kejadian ni lebih kurang pukul 3 pagi. Dia pun dah habis-habis clocking pada pukul 2 tu. Dia pun rehatlah dekat dalam bilik, dalam pondok keselamatan. Untuk kisah yang kedua ni, jarak dengan kisah yang pertama agak jauh juga. Lebih kurang sebulan lebih lah macam tu. Jadi tengah-tengah dia rehat tu, bila dah tak tahu nak buat apa, tengok handset pun dah banyak kali tengok, dengar lagu pun dah dengar lagi banyak lagu, karaoke pun sudah. Jadi dia pun ambil keputusan, apa kata kalau dia nak lelapkan mata sekejap je, dia kata tak lama-lama. Dia tak boleh kelelap lama-lama. Kalau terbungkang sampai pukul 6 pagi, nanti kan pula kita punya tanggungjawab, kita tak jalankan dengan baik kan. Jadi dia kata dia memang set jam dia nak tidur sekejap je, dia kata. Jadi dia pun sandarkan kepala dia pada tingkap yang menghadap jalan. Jadi tengah-tengah dia menyandar tu, sambil-sambil nak layan mata, tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk tingkap. Tingkap tu memang betul-betul belakang dia.
ada orang ketuk tingkap, ada bunyi ketukan pada tingkap tu, tok-tok tu macam tu. Banyak kali lah diingatkan mula-mula ekor cicak ke apa ke. Jadi dia buat tak hirau, tapi selepas ketukan tu datang banyak kali, dia perhatikan ke tingkap tu, nak tengok ada orang ke. Mustahil ada orang, sebabnya pintu pagar depan dah ditutup. Jadi dia tengok tak ada orang, dia buka tingkap, nak pastikan ada ke betul orang yang datang nak dengki dia. Kadang-kadang ada budak nak dengki ke apa ke kan. Bila dia buka tingkap, memang tak ada apa dekat depan jalan, dekat sebelah tingkap tu. Jadi dia diam je lah, dia tutup tingkap balik. Dalam hati dah tak sedap lah, alamak, dalam sebulan yang lepas aku dah kena dengki dah ni, handle motor bergerak-gerak, tak kali ni apa benda pula kacaunya nak diberinya. Jadi dia pun tutup tingkap, dia pun peluk tubuh, kejam mata, ambil masa untuk tidur, dan akhirnya dia tertidur. Syukur sangat-sangat. Tiba-tiba tengah-tengah dia tidur tu, dia dengar macam ada orang menapak. Dia ni jenis yang bunyi ketak-ketak sikit pun dah boleh dengar, dah boleh terjaga. Jadi dia dengar macam ada bunyi tapak kaki berjalan ke arah pondok pengawal dia. Waktu tu dia dah terjaga, cuma mata dia tak buka. Dia diam memerhatikan, merhatikan, memasang telinga apa benda yang datang. Kalau dia buka mata nanti orang boleh tahu yang dia tak tidur kan. Ya, takutlah kalau ada pencuri kan. Jadi benda orang tu berjalan mengarah ke pondok keselamatan. Lepas tu dengar macam bunyi pintu dibuka. Dia kejam mata lagi waktu ni. Okey, dia dah yakin sama ada bos dia yang datang, ataupun budak-budak yang dengki, ataupun ada siapa-siapa je lah yang saja nak mengacau dia. Tapi memang dia yakin ini adalah manusia. Mana mungkin makhluk alam sebelah buka tingkap, buka pintu jalan bernampak-nampak. Mana mungkin? Tak mungkin kan? Jadi dia pun masih memeluk tubuh, masih menyandarkan badan dia pada tingkap, dan dia tunggu apa yang akan berlaku. Dia dengar benda tu masuk dalam pondok keselamatan, dan dia dengar pintu pondok keselamatan ditutup, dan dia rasa sebelah dia ada orang berdiri. Dia yakin bos dia. Waktu ni mata dia tak buka lagi. Dia tak bersedia. Bukan takut, tapi dia nak pastikan yang dia buka mata depan tu orang. Tengah-tengah dia baring, dia tengah-tengah nak memerhatikan, memasang telinga apa benda yang ada dekat sebelah dia. Tiba-tiba dia dengar dekat cuping telinga dia, kuping telinga dia ni, ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Waktu tu dia tak jawab. Dia ingatkan bos dia main-main ni. Memang suara garau, suara lelaki. Dan dia tak nyaut. Dia rupanya benda tu tak putus asa. Bagi salam kali kedua, Assalamualaikum. Dia pun teruslah buka mata dengan ucapan bos datang dari mana. Dia tengok sebelah dia, tak ada orang. Dengan kata lain, bukanlah bos dia yang masuk dalam asrama, dalam pondok keselamatan, dan bukanlah bos dia yang datang bagi salam pada dia. Tapi siapa? Dia bangun dalam pondok keselamatan tu, dia cek pintu. Pintu masih lagi berkunci. Dia fikirkan mungkin dia bermimpi. Agaknya lah dia kata dia mimpi. Tapi dia yakin, selepas difikirkan semula, dia yakin dia tak mimpi. Dia betul-betul alami perkara ni. Dan ada orang bagi salam dekat dia. Mungkin ada kaitan dengan orang yang ketuk tingkap tadi. Tapi dia tak jawab salam tu. Sebab dia rasa tak sedap hati. Dan itu adalah pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga ni pengalaman yang epik. Belum apa-apa, belum rumah abang dah merembang-rembang ni. Ceritanya tak ada hantu sangat yang ketiga ni. Tapi pada waktu tu, dia dah bekerja lebih kurang 5 bulan dekat sekolah asrama rumah kebajikan. Rumah kebajikan tadi. Jadi tengah-tengah dia habis-habis clocking ni, kejadian ni lebih kurang pukul 2, pukul 3. Dia tak main, dia pukul 10 malam dia. Kurang seram dia kata, pukul 2, pukul 3 tu lebih mencengkam lagi. Makhluk alam sebelah punya jadual lah kan. Bukan kita punya jadual. Jadi dia pun lepas habis clocking lebih kurang pukul 2, dia duduklah dekat dalam pondok keselamatan. Dia fikir nak tidur lah, dia kata. Dah 5 bulan tak dikacau, aman damai kehidupan dia. Jadi mungkin tak ada apa-apa malam ni. Jadi tengah-tengah dia nak mengatur-ngatur kepala tu nak tidur tu, tiba-tiba pintu pondok keselamatan dia diketuk.
Jadi rasa macam takut juga. Tak dengar bunyi tapak kaki yang datang. Tapi ada orang ketuk. Siapa pula yang ketuk? Tapi bila ketukan tu dah 3-4 kali dan ketukan tu agak kasar, lepas tu disertai dengan Assalamualaikum. Jadi dia fikir mungkin budak-budak ni, sebab berdasarkan kepada suara, memang suara budak-budak. Jadi dia buka lah pintu. Bila dia buka pintu, memang dia kenal siapa yang ada dekat depan pintu. 2 orang budak lelaki yang memang menginap di asrama kebajikan tu. Jadi dia tanyalah, korang berdua ni nak apa? Macam ni, kita orang sebenarnya nak ambil air dekat kowe, tapi kowe tu ada letak dekat Dewan Makan. Dewan Makan agak jauh daripada sini. Kita orang rasa takut lah bang, boleh tak temankan? Dia kata. Jadi tanpa membuang masa, tanpa berlengah-lengah, sebelum dia teman budak-budak tu pergi ambil air, dia tanyalah, patutnya korang tak boleh keluar daripada asrama. Kan warden dah beritahu, air kan dah disediakan dekat dalam asrama korang, dalam jug. Jadi kenapa tak minum air dalam tu? Dia kata air dalam tu dah habis lah bang, malam ni panas. Jadi kita orang nak ambil air tambahan tekak kering, dia kata. Jadi tak apalah, jomlah abang teman. Dia orang pun berjalan bertiga. Sambil berjalan bertiga tu, yang peliknya kata Lan, budak-budak tu berjalan di depan dia. Dia jalan di belakang. Tapi budak-budak tu tak mengeluarkan bunyi sewaktu berjalan. Maksudnya tapak kaki dia tak ada bunyi kelepek. Selalunya kalau ada orang yang berjalan, mestilah keluarkan bunyi tapak kaki. Jadi dalam fikiran dia, mungkin ni budak-budak, tapak kakinya tak begitu keras sangat. Jadi taklah dengar ketara sangat. Jadi dia orang bertiga ni pun berjalanlah sampailah dekat kawasan Dewan Makan. Dewan Makan tu pula gelap. Nak kata dewan tu tidaklah. Dia kata dia sebenarnya bilik kelas. Besarnya macam bilik kelas saja. Dan dekat sebelah pintu masuk dia ada, dalam lah, dekat kawasan dalam, pintu masuk dalam, ada kowe. Kat situ lah budak-budak selalu ambil air. Jadi dia diam je lah. Jadi lepas dia cakap dengan budak tu, abang tunggu dekat depan sini, ni pintu abang buka, korang masuklah. Pintu-pintu lain semua tutup, dia kata. Semua berkunci. Pintu ni je buka. Kalau korang nak keluar, keluar daripada sini, jangan keluar daripada tempat lain. Jadi budak tu cakap, okey lah bang, tak ada masalah. Jadi budak berdua tu masuk dekat dalam kawasan Dewan Kantin. Dewan Kantin pula pada waktu tu tak dinyalakan api, elektrik tak ada. Jadi Lan pun tunggulah sementara budak-budak tu ambil air. Lan tak perasan bila dia tengok jam dah menunjukkan dekat pukul 4 pagi. Lama pula budak-budak ni duduk dalam tu. Apa dibuatnya? Dibersihkan ke Dewan Makan tu? Jadi Lan pun teruslah masuk dekat dalam Dewan Makan tu. Dia tengok sekeliling, tak ada orang. Dia buka lampu, dia cek semua pintu, tak ada orang. Kalaulah ada pintu yang terbuka, mungkin budak tu lari mengikut pintu tu. Kadang-kadang budak dia bukannya nak ambil air sangat, dia nak pergi fly sebenarnya, pergi keluar ke bandar, makan-makan kedai mamak. Itu yang menyebabkan Lan ikut budak-budak ni. Dia ingat budak-budak ni memang nak cabut lari. Jadi dia cek setiap pintunya semua bermangga. Mustahil budak tu boleh keluar. Hanya ada satu je pintu keluar, iaitu pintu keluar di sebelah Lan, yang Lan jaga tu. Jadi dia tak dengar pun budak-budak tu keluar, dia tak dengar pun budak-budak tu ambil air kowe, dan dia pergi cek dekat kawasan air kowe, ada tak bekas-bekas macam air turun daripada moncong keluar air tu? Tak ada juga, kering aja. Dia dah rasa tak sedap hati, dia pun tutup lampu Dewan Makan dan dia tutup pintu semula. Tiba-tiba dia dengar dekat dalam Dewan Makan tu budak-budak punya suara. Tapi sebenarnya dia dah cek dekat dalam Dewan Makan tu memang tak ada orang. Berlari Lan pergi ke pondok pengawal, tutup pondok pengawal. Time tu ayat tu kursi Yasin nak pasang dekat handset biar bergema sikit. Tak adalah rasa takut sangat, kita dengar ayat suci Quran dikumandangkan kan. Jadi lepas benda tu, bacaan ayat suci tu berjalan, barulah Lan rasa tenang. Tak sangka malam tu dia kena prank dengan makhluk alam sebelah yang berbentuk budak-budak. Besok paginya, benda pertama dia ingat adalah dia pergi, patutnya balik pukul 7.30 pagi kan. Jadi pukul 7.30 tu dia pegang gegau asrama budak lelaki. Dia tanya, kau malam tadi kau prank aku kan? Budak tu muka terkebil. Kenapa bang? Terkebil-kebil muka dia. Kenapa bang? Engkau pergi ambil air ke malam tadi? Bang, logik lah bang, kita tak akan ambil air tengah malam pukul 3. Satu. Yang keduanya, asrama kita orang kan dikunci, telah diselak. Dan kunci tu hanya ada pada warden. Abang mula-mula dengar macam, warden kunci asrama tak bahaya ke? Abang macam terfikir macam tu, tapi tak kisahlah. Itu yang disampaikan melalui email, kita layan je lah.
Jadi dia kata mana mungkin bang, dia kata yang pertama kita orang tak akan bangun pukul 3 pagi, yang kedua asrama kita orang kan kena kunci dengan warden, jadi kita orang mana boleh keluar. Betul juga kata Lan, dah dikunci mana boleh keluar, jadi sahlah pada malam tu Lan kena prank. Kisah yang keempat adalah pengalaman terakhir Lan. Sebab selepas tu dia dah dapat kerja lain. Jadi pengawal, bukan kelompok keselamatan, polis bantuan di UiTM. Jadi mana-mana yang kerja sebagai polis-polis di UiTM boleh cari orang yang bernama Lan yang berasal daripada Negeri Sembilan. Dia lah punya cerita ni. Jadi Lan kata dia dah seronok lah dapat tawaran dekat UiTM untuk jadi polis bantuan. Jadi inilah bulan terakhir dia kerja sini. Dan nak jadi cerita pula, ini genaplah setahun bulan ni dia bekerja. Seronok sangat dia kata. Dan terakhir dia akan cuba buat sebaiknya, menjaga dengan penuh sopan santun dan apalah sopan santun. Lebih kurang lah kan, memenuhi kriteria sebagai seorang pengawal keselamatan. Okeylah, abang punya ayat dah tunggang langgang lah. Pukul 1:30, dia pukul 2, tak pukul tunggang langgang. Okey. Ceritanya pada waktu tu, dia bukan hari terakhir, minggu terakhir dia bekerja. Waktu tu hujan lebat, dia nak pergi kerja naik motor, lencun sampai ke tempat kerja nanti. Kalau pergi naik motor kan, jadi dia bercadang untuk pergi naik kereta. Dia pun ada kereta. Dia pun memandulah kereta. Nak jadi cerita pula pada hari tu dia demam panas. Nak tak nak kena datang kerja, kalau tidak tak ada gaji. Jadi dia naik kereta sampailah dekat pondok pengawal. Lebih kurang pukul 7.30 dia pun semayang. Lepas tu dia rehat dekat dalam pondok pengawal. Badan dah tak sedap lah dia kata. Jadi dia pun baring lah, menelekulah dia dekat meja pondok pengawal tu. Habis buat report, habis tengok handset, tapi badan tetap juga tak surut-surut. Lupalah sebelum dia pergi kerja dia nak makan Panadol. Dia kata kalau dia makan Panadol, dia takut juga kalau dia terlelap dekat dalam pondok pengawal tu, tak buat clocking, nanti tak ada gaji. Jadi dia tak bercadang untuk ambil ataupun makan Panadol. Jadi dia bertahan macam tu je lah. Jadi tengah-tengah dia jaga tu dalam keadaan sakit-sakit badan, mata macam nak mengantuk, rasa macam nak pecah je mata. Jadi dia fikir daripada dia memenatkan badan tidur dekat dalam pondok pengawal tu, lebih baiklah kalau dia tidur dekat dalam kereta dia datangkan bawa kereta, keadaannya lebih selesa, dia boleh melonjor-lonjor kaki. Jadi dia pun lebih kurang waktu tu pukul 3, waktu pukul 2, pukul 3 lepas habis clocking pukul 2. Jadi dia pun ambil keputusan nak tidur sekejap je, setengah jam pun jadilah dia kata. Dia pergi masuk dekat dalam kereta, dia set jam. Sebab dia kata dia tak nak tidur lama-lama, tak nak terlajak. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia dengar ada orang buka pintu pagar. Pintu pagar rumah kebajikan tu sebenarnya adalah automatik. Jadi macam ada bunyi orang tekan suis yang menyebabkan pintu pagar tu bergerak, terbuka. Jadi Lan ni pun terbangun lah. Apa benda pula pintu pagar terbuka? Dalam keadaan gelap, memang dia tak nampak apa-apa. Hujan pula tu. Jadi dia perhatikan pintu pagar tu terbuka. Mana tahu kalau ada kereta yang masuk ke dalam kawasan rumah kebajikan tu tadi kan. Jadi dalam keadaan memerhati tu, dia tak perasan dah dekat rupanya 4 orang lelaki yang muka bentuknya macam orang Bangladesh dia kata. Tapi dia tak pasti, dia tengok daripada dalam keadaan hujan kan, jadi nak jelas dengan tidak tu tak berapa nak sangat lah. Jadi dia nampak ada 4 orang Bangladesh yang dah ada dekat dalam kawasan asrama, maksudnya kawasan dalam rumah kebajikan, dan mereka berdiri dalam hujan. Waktu tu Lan daripada dalam kereta pergi tengok apa benda pula Mamat Bangladesh 3 orang ni duduk berdiri ni. 4 orang. Lepas tu keempat-empat orang lelaki Bangladesh ni pergi ke arah kereta Lan, dan digegarnya kereta Lan tu, yang seorang gegar, yang seorang ketuk cermin, yang seorang menjurit-jurit dekat luar kereta, keluar, seolah-olah macam Lan ada buat salah dan Lan nak dikeronyok lah, nak dipukul lah. Lan pada waktu tu dengan keadaan demam, dah kenapa kereta aku bergoyang-goyang. Nampak sangat dia kata waktu tu walaupun hujan tapi tak berapa lebat sangat, dia renyai-renyai. Jadi dia nampak 4 orang Bangladesh ni menggegar-gegarkan kereta dia sampai ketuk-ketuk cermin kereta dia, keluar. Pada waktu tu mula-mulanya dia fikir dia nak bertahan dekat dalam kereta tu, dia tak nak buka, tapi keadaan memaksa dia, nak tak nak dia kena keluar. Dia rasa macam demam
demam pun demam lah, nak cedok setiap budak-budak yang gegar kan kereta dia ni, budak Bangladesh sendiri. Jadi dia pun, benda tu bergoyang lagi, kereta dia bergoyang-goyang, keluar sampai nak terbalik lah dia kata. Jadi dia pun buka pintu, dia masa tu dia pegang cota lah, dia kata dalam kereta dia ada kayu, bukan cota, kayu. Jadi dia buka pintu, dia baru nak bantai 4 orang ni yang kereta dia tengah bergoyang tadi. Dia baru nak bantai 4 orang tadi tu yang Bangladesh tu, tiba-tiba baru dia perasan dia seorang-seorang je dekat luar tu, orang lain tak ada pun orang Bangladesh yang gegar kereta dia entah ke mana. Padahal kawasan tu kecil je, dia kata. Dan yang paling best sekali, pintu pagar tu tak terbuka pun. Dia fikir, dia tidur ke apa, dia kata. Takkan dia tidur. Dia memang sedar, dia tak makan Panadol, dia tak makan ubat tidur. Dia sedar benda kereta dia digoyang-goyangkan. Kereta dia seolah-olah macam ada orang datang nak rempuh, nak suruh dia keluar, nak pukul dia. Dan dia memang dengar setiap perkataan yang orang tu cakap. Dia bukan halusinasi, dia kata, cuma dia demam je lah, dia kata. Jadi waktu tu dia terdiam, keluar kereta, nak membantai siapa, seorang pun tak ada. Dia pun berlari masuk dekat dalam pondok pengawal dan duduk dekat dalam tu, dalam keadaan gelap-gelap macam tu. Tiba-tiba dia nampak kereta dia pun bergerak sekali lagi, seolah-olah digoyangkan. Sah, dia kata, bukan manusia. Itu bukan manusia yang gerak-gerakkan, sebab dah tak nampak benda yang gerak. Kejadiannya lebih kurang sama macam handle motor tadi yang bergerak, tapi tak nampak siapa. Dan waktu tu Lan duduk je dekat situ. Tak kisahlah, aku nak dengki-dengki lah, aku dah nak habis kerja kat sini. Dan dia kata lepas habis ni, daripada kejadian tu dah tak ada kejadian lain. Dan terusnya dia berpindah kerja jadi pengawal, polis bantuan di UiTM sampai sekarang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran, sebab cerita tentang pengawal keselamatan memang banyak yang best-best. Antara cerita yang abang suka yang jaga dekat tengah pencawang elektrik tu. Abang tak ingat siapa yang bagi cerita, tapi cerita tu seram. Okey, sebelum abang tamatkan cerita macam biasa, abang nak sampaikan beberapa ucapan yang boleh kita jadikan kenangan. Yang pertama datangnya daripada Iman Taylor. Dia minta kita semua doakan. Iman Taylor dah demam beberapa minggu. Dan demam dia demam yang berulang. Baik, kejap demam, kejap baik, kejap demam. Dia minta kita semua doakan semoga dia cepat sembuh seperti sedia kala. Dah pergi hospital, pergi klinik cek, tapi tak ada sakit apa-apa. Dia pun pening, dia kata. Dah keadaan dia memang sangat tidak mengizinkan, dan dia jadikan cerita abang ni sebagai hiburan dah untuk sewaktu dia tak berapa nak sihat. Jadi kita sama-sama doakan semoga sahabat kita Iman Taylor, ahli keluarga atau JSPL Klan ni cepat sembuh seperti sedia kala. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang anak yang bernama Zamzarina. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ayahandanya, iaitu Encik Zulkifli Haji Muhammad, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 1. Dengan ucapan selamat hari jadi buat ayahanda tercinta. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah. Dan terimalah ucapan daripada hari jadi daripada anakmu ini, dia kata. Ucapan yang ketiga datangnya daripada ahli keluarga JSPL Klan. Dia nak minta kita semua doakan, iaitu mak dia, Puan Kamsinah, dah hadir dekat hospital sebab disebabkan oleh stroke. Jadi dia minta doa kita semua, semoga mak dia cepat sembuh seperti sedia kala. Dan kita doakanlah semoga Puan Kamsinah cepat sembuh seperti sedia kala dan diberikan kesihatan yang baik. Cepat Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Ucapan yang keempat datangnya daripada seorang isteri yang bernama Safina Bohari. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat suaminya, iaitu Zainuddin Muhammad Saleh, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 1. Dan suami dia inilah yang dia kata kenalkan JSPL, Josie Perlipu Lara dekat dia. Sebelum ni dia tak kenal, suami dia yang kenalkan. Dan sampai sekarang dia kata dia seronok nak dengar pengalaman-pengalaman yang abang kongsikan. Terima kasih sangat-sangat. Abang pun seronok nak sampaikan. Jadi dia kata dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat suaminya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat. Ucapan yang kelima datangnya daripada seseorang. Dia kata dia nak sampai, iaitu Puan Rosmiah Khalidah.
dia nak minta kita semua doakan kakak dia, Kak Long dia yang sekarang masih kat hospital sebab ada masalah buah pinggang tahap 3. Jadi kita sebagai sama-sama keluarga JSPL atau JSPL Kelang, kita doakanlah semoga kakak Long kepada Puan Rosmiah Khalidah cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Mak Cik Yaz Yaakob. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Nur Adha bin Nur Khairi, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 1, genap umur 19 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan masa depan yang cemerlang serta kesihatan yang baik. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang anak menantu, iaitu Muhammad Irfan. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ibu mertuanya, iaitu Zahariyah Lebo. Dia kata ibu mertua dia ni memang peminat teguh JSPL punya cerita. Dia seronok dengar apa yang abang sampaikan, pengalaman dia pada ramai orang. Abang seronok nak sampaikan. Lepas tu Makcik Zahariyah ni pun seronok nak dengar. Terima kasih sangat-sangat Makcik atas doa dan sokongannya. Yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 1 yang lepas. Jadi dia kata dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan umur yang diberkati, umur yang panjang, rezeki yang banyak, kesihatan yang baik. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Pada yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist masih lagi abang jual. Abang letakkan linknya di bawah setiap video. Jadi boleh tekan kat situ kalau teringin-teringin nak merasa. Hingga berjumpa lagi esok hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ini. Abang akan sampaikan satu cerita lain lagi yang belum abang baca. Jadi surprise sikit. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.